Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in. My dear friends, selamat datang dalam sesi pengenalan video-video saya berkaitan dengan emas, dan saya berikan tagline untuk video saya ini, iaitu celik emas sebelum usia emas. Dan ini adalah saya, Nur Azmi bin Talib, dan saya adalah pengedar sah di bawah Public Gold, dan juga saya berasal daripada Shah Alam. Dan anda boleh panggil saya dengan panggilan saya yang secara tidak rasmi, iaitu dengan panggilan Azmi sahaja. Untuk sesi pengenalan ini, saya akan mulakan dahulu dengan membetulkan beberapa persepsi ke arah realiti yang betul. Yang pertama ialah tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, saya sebenarnya bukan menjual barang, ya, bukannya menjual mesin penapis air, atau menjual baju, atau menjual tudung. Bukan. Saya bukan menjual produk-produk tersebut. Tapi objektif saya yang utama ialah untuk membantu tuan-tuan dan perempuan yang melakukan simpanan tiap-tiap bulan ataupun dalam waktu yang berkala kita melakukan simpanan. Jadi mungkin perlu sampai dan masa dan ketikanya untuk kita menukar simpanan dalam bentuk RM1 ini, kerana kita tukar simpanan RM1 itu ke dalam bentuk emas. Ya, emas, sama ada emas jongkong ataupun gold bar, ataupun emas dalam bentuk shilling, dia panggil juga sebagai dinar. Adakah semuanya kena dipindahkan dalam bentuk emas? Tidak, cuma sebahagian saja. Sebahagian saja dari simpanan anda itu, saya akan berikan penerangan kenapa ianya perlu ditukarkan ke dalam bentuk emas. Dan objektif saya yang kedua ialah tagline saya ini, iaitu celik emas sebelum usia emas. Kenapa saya bawa tagline ini? My dear friends, rakan-rakan sekalian, sebab emas ini adalah satu alat simpanan dan juga pelaburan untuk jangka masa yang panjang. Ia bukannya jangka masa pendek, tapi jangka masa panjang. Jadi bila ini jangka masa panjang, sudah semestinya lah kita kena bermula dari awal. Lebih awal kita bermula adalah lebih baik nilai simpanan dan juga kualiti simpanan emas kita tersebut. Jadi sebab itulah saya nak, kalau boleh, seramai yang mungkin di kalangan masyarakat kita ini celik emas di usia yang lebih muda lagi. Itu yang saya maksudkan dengan celik emas sebelum usia emas. Bukan bermakna kalau kita celik emas di usia yang sudah agak lanjut itu satu yang tidak menguntungkan, tapi dia agak terlewat. Ya, jadi ianya memberi manfaat sama ada lelaki maupun perempuan. Kita boleh bermula daripada anak-anak dan juga di mana-mana peringkat umur sekalipun. Yang pentingnya ialah kita kena bermula dengan pantas dan segera. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin mengenengahkan beberapa persoalan yang penting yang selalu diutarakan oleh mereka-mereka yang mula nak melabur dan menyimpan dalam emas. Pertama sekali ialah, adakah mekanisme ataupun platform yang digunakan ini sah, ataupun ini adalah satu scam? Sebab ramai orang yang telah pun tertipu dengan platform-platform yang tidak mendapat pengiktirafan daripada bank negara. Kemudian seterusnya, kenapa perlu saya simpan emas? Saya dah simpan duit saya dekat dalam bank, di dalam ASB, di dalam tabung haji. Dah benda tu selamat, kenapa perlu dipindahkan ke dalam emas? Yang ini kita akan bincangkan dalam video-video yang akan datang. Persoalan yang ketiga ialah, adakah simpan emas ni satu yang menguntungkan? Kalau simpan di bank, di tabung haji, di ASB, kita ada dividen. Kalau emas ni bagaimana pula? Kita akan bincang itu dengan terperinci kemudian. Nombor 4, kita bincang pasal, bila cakap pasal simpanan emas ni, ia adalah satu mekanisme yang ada dia punya muamalatnya tersendiri. Jadi penting bila cakap pasal simpanan emas ini, ia kenalah satu urus niaga yang patuh syariah. So adakah urus niaga di dalam public gold ini satu urus niaga yang patuh syariah dan halal untuk pelabur-pelabur dan penyimpan-penyimpan Muslim? Yang kelima, emas ni biasanya dikaitkan orang yang kaya-kaya, orang yang banyak duit. Saya ni tak ada duit. Mampukah saya nak terlibat dalam simpanan dan pelaburan emas ini? Kita akan bincang kemudian. Soalan yang keenam, emas ni kan bukan untuk perempuan aja ke? Lelaki kan haram pakai emas. Ini juga kita akan berikan penjelasan dengan lebih lanjut dalam video-video yang akan datang. Kemudian, ada nombor 7 pula ialah, kalau kita dah beli emas, disimpan emas banyak-banyak, adakah selamat simpan emas di rumah? Kalau tak selamat, apa pilihan yang lain? Kita akan bincang dalam video-video yang akan datang. Yang ke-8,
bila saya dah ada emas dan saya nak tukar emas dalam bentuk wang ringgit untuk saya manfaatkan dalam bentuk yang lain pula, adakah mudah untuk jual balik emas tersebut? Bolehkah saya boleh jual ke emas itu di mana-mana tempat dengan mudah? Kita akan bincang dalam video-video yang akan datang. Kemudian bila cakap pasal emas, ada kaitan dengan zakat. Berapa banyak nak bayar zakat? Sama tak zakat simpanan emas itu dengan zakat barang-barang kemas dalam bentuk emas? Kita akan bincang juga kemudian. Dan yang ke-10, emas ni ada banyak produk-produk dia. Jadi apakah perbezaannya antara emas-emas ini? Dan ini juga kita akan bincangkan dengan lebih detail. Bila kita faham perbezaan emas ni, barulah kita membuat pilihan yang bijak dalam menyimpan dan melabur dalam emas. Baik, my dear friends, inilah antara beberapa persoalan-persoalan yang asas yang kita akan huraikan dan kita akan huraikan dalam video-video yang akan datang. Dan juga dengan juga ilmu-ilmu dan juga manfaat-manfaat yang tambahan yang akan saya kongsikan kemudian. Jadi, untuk setakat ini, kita berhenti di sini dahulu. InsyaAllah, dalam video akan datang, kita akan bertemu semula dengan topik-topik yang telah saya gariskan tadi. InsyaAllah, harap ianya bermanfaat.